الله 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 أعوذ بحضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخين ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita meneruskan muzakarah bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muwahhidin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke-89 dan kita telah selesai pada bacaan bab ta'ziyah, dan hari ini kita masuk pada bab jawaz i'lam ashabil mayyit wa qarabatihi bi mautihi wa karahatin na'i. Bab berkenaan dengan harus untuk memberitahu kepada ashab al-mayyit, yakni kepada keluarga si mati, wa qarabatihi, dan juga kaum kerabat dia, kaum kerabat si mati, bimautihi, tentang kematiannya, wa karahatin na'i, dan juga makruh an-na'i. An-na'i ini maksud dia mengiklankan, memberitahu kematian. Apa maksud tentang makruh untuk mengiklankan, mengumumkan kematian tersebut? Sama-sama kita tengok apa makruh yang dimaksudkan di situ. InsyaAllah Imam Nawawi akan terangkan pada penghujung dalam fasl dalam bab ni. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibn Majah an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala idza muttu, ataupun idza mittu, boleh baca dua bacaan, dua wajah. Idza mittu atau idza muttu fala tu'zinu bi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha 'anil na'yi. Qala Tirmizi haditsun hasan. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan At-Tirmizi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Hudzaifah, yakni Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu sahib sirri, iaitu orang yang penyimpan moho besar, ini penyimpan rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap
perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara rahsia, baginda akan ceritakan kepada Sayyidina Hudzaifah bin Yamani. Baik. Beliau berkata, "Idza muttu." Dia ini beliau berpesan kepada keluarga dia ataupun sahabat dia. "Idza mittu fala tu'zinu bi." Sekiranya aku meninggal, sekiranya aku mati, fala tu'zinu bi ahadan, maka jangan beritahu kepada sesiapa pun. Jangan iklankan kematianku kepada sesiapa pun. "Inni akhafu an yakuna na'yan." Sesungguhnya aku takut, aku bimbang perkara tersebut, yang memberitahu tentang kematiannya tersebut menjadi satu na'yan. Na'yan ini yang kita terangkan tadi, iaitu mengiklankan, mengumumkan kematian seseorang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha 'anil na'i. Maka sesungguhnya aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada na'i tersebut. Baik. Di sini ada satu masalah. Apa yang dimaksudkan dengan larangan dalam mengiklankan, mengumumkan kematian tersebut? Nak terang sekarang ataupun kita nak baca kemudian? Baik, kita tengok, kita terang secara sepintas dululah. Larangan yang dimaksudkan di situ ataupun hukum makruh tentang larangan untuk mengiklankan kematian itu adalah larangan berbentuk makruh ataupun haram. Dia ada dua, sama ada makruh ataupun haram. Sebab larangan itu adalah supaya tidak mencontohi, mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah. Sebab apa? Sebab apabila berlaku sesuatu kematian, terutama berlaku kematian di kalangan pemimpin ataupun orang besar-besar, mereka akan naik kuda, mereka memutuskan seseorang untuk naik kuda untuk mengumumkan kematian seseorang tersebut, dan mengucapkan dengan kata melolong-lolong, teriak dan sebagainya. Itu larangan yang dimasukkan. Adapun larangan yang harus, kita menyebarkan kematian dengan penuh adab, seperti yang kita lakukan sekarang lah. Zaman sekarang kita dah moden dah, dengan menyebarkan kematian melalui media sosial. Kita share tentang berita kematian seseorang itu dinamakan sebagai na'yu yang diharuskan. Sebab ada juga dalil yang Imam Nawawi akan terangkan, dalil yang harus, bagaimana baginda Nabi SAW menyebarkan ataupun mengumumkan kematian seseorang. Seperti baginda Nabi SAW mengumumkan berita kematian An-Najashi, iaitu pemerintah di Habsyah. Pernah juga baginda Nabi SAW mengumumkan kematian melalui pemberitahuan daripada malaikat Jibril tentang kematian sahabat baginda Nabi SAW dalam peperangan Mu'tah, dan juga beberapa kematian lagi yang baginda Nabi umumkan. Baik. Kita tengok hadis yang seterusnya. Qala wa rawaina fi kitab at-Tirmizi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iyyakum wan na'ya fa inna an-na'ya min 'amal al-jahiliyah, wa fi riwayatin an Abdullah wa lam yarfa'hu qala at-Tirmizi hadha asahhu min al-marfu'. Wa dha'afa at-Tirmizi ar-riwayatain. Riwayat daripada Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan Tirmizi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wan na'ya, yakni jangan sekali-kali ataupun berhati-hatilah kamu, iyyakum wan na'ya, iaitu daripada mengumumkan, menyebarkan kematian, yakni menyebarkan kematian dengan mengikut adat jahiliyah.
Fa inna na'ya min amali jahiliyah. Sebab apa? Fa inna na'ya, sesungguhnya menyebarkan kematian itu daripada amal jahiliyah, iaitu menyebarkan kematian dengan melolong-lolong, menangis terisak, meratap dan sebagainya. Itu larangan, itu maksud larangan yang ataupun menyebarkan yang dilarang. Baik. Wa fi riwayatin an Abdullah wa lam yarfa'hu, itu qala wa rawayna fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'a an-Najashi ila ashabihi. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan na'a atau na'yun yang harus, itu menyebarkan kematian yang dibenarkan. Iaitu baginda daripada riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan menyebarkan kematian An-Najashi melalui perantaraan daripada malaikat Jibril. Sedangkan An-Najashi ini berada di Habsyah. Jarak perjalanan di antara Madinah ke Habsyah tersebut memakan masa hampir sebulan perjalanan. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tahu tentang kematian tersebut? Dan tak lain tak bukan melalui perantaraan pemberitahuan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Itu baginda Nabi mengumumkan kematian An-Najashi, iaitu baginda mengucapkan telah meninggal dunia pada hari ini rajulun salih, seorang lelaki yang soleh. An-Najashi adalah gelaran kepada pemerintah di Habsyah. Nama beliau adalah Al-Afhamah. Afhamah itu Afhamah. Sebab saya pernah dengar satu di dalam radio penceramah menyebutkan Asyamah. Itu salah, bukan Asyamah tapi Afhamah. Afhamah. Baik. Beliau dianggap sebagai tabi'i. Sebab apa? Sebab beliau masuk Islam tapi tak sempat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang raja yang sangat baik. Ketika mana para sahabat berhijrah ke Habsyah buat kali yang pertama, beliau menyambut mereka dan menjaga mereka dengan baik, para sahabat yang berhijrah ke Habsyah tersebut. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengutus surat kepada beliau untuk menyeru untuk masuk Islam. Dan beliau ketika mana menerima surat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau meletakkan di mata dan turun daripada singgasananya, duduk di atas tanah dan memeluk Islam. Itu dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika mana mengumumkan kematian tersebut, mengucapkan beliau adalah rajulun salih, telah meninggal dunia pada hari ini adalah rajulun salih. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun solat jenazah, solat ghaib ke atas beliau. Itu An-Najashi. Itu dalil menunjukkan bahawasanya itu na'yun yang dibenarkan. Kemudian qala wa rawayna fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi mayyitin dafanuhu bil-lail wa lam yu'lam bihi afala kuntum adzantumuni. Baik, riwayat daripada sahihain, daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata qala fi mayyitin dafanuhu bil-lail, iaitu ada satu kematian para sahabat menanam ataupun mengebumikan jenazah tersebut pada waktu malam dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian tak diberitahu pun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila baginda tahu tentang perkara tersebut, Nabi tanya, afala kuntum adzantumuni, kenapa kamu tak beritahu kepada aku? Itu juga dalil menunjukkan bahawasanya harus untuk menyebarkan kematian. Dan dikatakan orang yang dikebumikan tersebut adalah
orang yang bertanggungjawab. Dikatakan beliau adalah wanita yang berkulit hitam ataupun lelaki yang berkulit hitam, yang mana dia menyapu ataupun membersihkan masjid. Kemudian apabila baginda tahu, apabila mendapati lelaki tersebut ataupun orang yang bertanggungjawab membersihkan masjid tersebut tak ada untuk beberapa hari, kemudian baginda tanya, kemanakah lelaki ataupun wanita tersebut? Kemudian mereka mengatakan bahawasanya dia telah meninggal dunia. Kemudian baginda Nabi pun tanyalah, kenapa kamu tak beritahu aku tentang kematian dia tersebut? Itu dalil menunjukkannya harus memberitahu kematian, sesuatu kematian. Kemudian kita tengok pembahasan daripada para ulama. Qala al-ulama al-muhaqqiqun wal-aktsarun min ashabina wa ghairihim istahabbu i'lamu ahli al-mayyit wa qarabatihi wa asdiqaihi bi hadzainil hadisain. Telah berkata para ulama al-muhaqqiqun, dan kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya yustahabbu, disunatkan, digalakkan, dituntut untuk mengiklamkan, untuk memberitahu kepada ahli keluarga si mati dan juga kaum kerabatnya dan juga sahabat handai dia, berdasarkan daripada dua hadis ni, iaitu hadis berkenaan dengan pemberitahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang kematian Najasyi, dan juga baginda mempersoalkan kenapa tak bagi tahu tentang sesuatu kematian tersebut. Dan juga ada hadis berkenaan dengan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat yang lain yang berada di Madinah, bagaimana Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, Zaid bin Harisah dan juga Abdullah ibn Rawahah, yang mana mereka ni gugur di peperangan Mu'tah, dan jarak di antara Mu'tah dan Madinah juga jauh, dan baginda tahu tentang kematian ataupun syahidnya sahabat tersebut, 3 sahabat tersebut, melalui perantaraan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Dan baginda pun menyebarkan tentang kematian para sahabat tersebut yang syahid di peperangan Mu'tah. Itu juga dalil menunjukkan bahawasanya harus untuk mengiklankan, menyebarkan kematian. Qalu, kemudian para ulama berkata, wa na'yul manhi anhu innama huwa na'yul jahiliyah. Adapun na'yu yang dilarang, yang menyebarkan kematian tersebut adalah na'yul jahiliyah. Wa kana 'adatuhum idza mata minhum syarif ba'athu rakiban ila al-qawail. Di antara adat orang Arab jahiliyah, apabila mati seseorang yang syarif, yang mulia di kalangan mereka, ini pemimpin ataupun orang yang kabilah yang baik-baik, ba'athu rakiban ila al-qawail, mereka akan mengutuskan satu utusan yang naik atas kuda, bawa pergi kepada kabilah-kabilah yang lain. Yaqul na'a ya fulan, mereka akan sambil naik kuda tersebut mereka menjerit na'a ya fulan, atau ya na'a ya al-arab. Maksud dia ai halakatil arab bimahliki fulan, telah binasalah Arab, bangsa Arab, telah binasalah bangsa Arab bimahliki fulan, dengan kematian si fulan si fulan. Wa yakunu ma'an na'i dhajijun wa buka, dan mereka mengucapkan na'yu tersebut, menyebarkan kematian tersebut dalam keadaan dhajij, dalam keadaan menjerit-jerit, dan juga buka, dalam keadaan menangis, terlolong-lolong. Itulah maksud yang sebenar, yang dilarang tentang sesuatu menyebarkan kematian tersebut. Adapun menyebarkan ke dalam keadaan baik dengan penuh adab, itu tak ada masalah. Bahkan itu adalah sunnah, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara sahibul hawi min ashabina wajhain li ashabina fi istihbab al-izan bil mayyit, dan telah menyebut sahibul hawi, yani min ashabina wajhain, ada dua wajah li ashabina fi istihbab al-izan bil mayyit, tentang keharusan, tuntutan untuk menyebarkan tentang berita satu kematian, wa isya'ati mautihi bin nida' wal i'lam, dan
isya'ah, menyebarkan tentang kematian itu dengan nida, dengan kita mengumumkan satu kematian, sama ada di masjid, di pasar-pasar, wali'alam ataupun sebagainya, semua jugalah. Zaman sekarang kita dah mudah dengan ada TV, radio, media sosial dan sebagainya. Itu juga dikira sebagai i'lam ataupun an-na'yu yang dibenarkan. Fastahabba dhalika ba'dhum bil mayit al-gharib al-qarib, disunatkan, dituntut untuk menyebarkan kematian tersebut lil mayit al-gharib, bagi orang yang meninggal dunia di gharib, yang jauh daripada keluarga dia. Gharib, iaitu dia meninggal dunia seorang diri di perantauan, jauh daripada kaum kerabat dia. Wal qarib, dan juga orang yang qarib lah, orang yang dekat, yang berada di tanah air dan sebagainya. Lima fihi min kasratil musallin alaihi wa da'ina lahu. Itulah tujuan daripada menyebarkan berita tentang kematian seseorang, iaitu untuk kasratil musallin, untuk memanggil orang ramai untuk solat jenazah ke atas dia. Wa da'ina lahu, dan juga untuk menarik ataupun untuk orang ramai mendoakan kepada si mayat tersebut. Itu hikmah daripada, tujuan daripada na'yul jaiz, daripada menyebarkan berita yang dibenarkan. Wa qala ba'dhum yustahabbu dhalika lil gharib wa la yustahabbu li ghairihi, dan telah berkata sebagian para ulama, disunatkan, dianjurkan kepada an-na'yu tersebut kepada al-gharib, kepada orang yang meninggal dunia jauh daripada tanah air dia, jauh daripada keluarga dia. Wa la yustahabbu li ghairihi, dan tak disunatkan kepada orang yang selain daripada mereka, itu orang yang berada di tanah air, yang berada dekat dengan keluarga dia. Itu kata sebagian para ulama. Kemudian kata Imam Nawawi, qultu wal mukhtar istihbabuhu mutlaqan. Pendapat yang mukhtar, yang terpilih, mengatakan sunat menyebarkan kematian tersebut mutlak. Tak kira lah sama ada gharib ke qarib ke, semua boleh secara mutlak. Tak dikhususkan kepada mana-mana. Idza kana mujarrada i'lam, sekiranya kita nak menyebarkan tersebut secara mujarrad i'lam, sekadar nak bagi tahu saja, itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita nak untuk mendatangkan orang ramai untuk solat jenazah ke atas dia dan mendoakan kepada si mayat tersebut. Itulah maksud daripada kita menyebarkan tentang berita sesuatu kematian. Baik, itu tak ada masalah apa, sebab itu kita semua dah faham bagaimana tentang adab untuk menyebarkan kematian. Kadar kematian tak ada lagi yang berlaku di kalangan masyarakat kita, yang menyebarkan kematian dalam keadaan yang mengikut adat Arab jahiliyah. Menyebarkan kematian dalam keadaan yang baik, tanpa perlu menjerit-jerit, tanpa perlu untuk menolong-nolong dan sebagainya. Baik, kita tengok sikit. Babu ma yuqalu fi hali ghuslil mayit wa takfinihi. Bab apa yang perlu diucapkan ketika mana kita memandikan jenazah, wa takfinihi, dan juga nak mengkafankan dia. Qala yustahabbu al-iksar min dzikrillah ta'ala wa du'a lil mayyit fi hali ghuslihi wa takfinihi. Disunatkan, dituntut kepada orang yang nak memandikan jenazah tersebut, al-iksar min dzikrillah ta'ala, untuk memperbanyakkan zikrullah ta'ala, wa du'a lil mayyit, dan mendoakan kepada si mayat ketika mana memandikan dan mengkafankan jenazah tersebut. Qala ashabuna wa idza ra'a al-ghasil min al-mayyit ma yu'jibuhu min istinarati wajhihi wa tibi rihihi wa nahwi dhalik istuhibba lahu an yuhaddisa an-nas bidzalik. Kata sebagian para ulama, idza ra'a al-ghasil, sekiranya orang yang memandikan jenazah melihat kepada si mayat tersebut, ma yu'jibuhu, apa yang menakjubkan, sama ada daripada istinarati wajhihi, sama ada bercahaya ataupun berseri-seri wajah si mayat tersebut,
Kalau semasa hidup dia, wajah dia nampak biasa saja. Tapi ketika mana nak memandikan dan mengkafankan, tengok wajah dia sangat berseri-seri, bersinar-sinar, bercahaya. Wa tibi rihihi wa nahwi dhalik, dan bau badan dia sangat wangi dan sebagainya. Seumpamanya istuhibba lahu, maka disunatkan, dituntut kepada orang yang memandikan jenazah tersebut, ay yuhaddisan nas bidzalik, untuk menceritakan kepada orang ramai. Wa in ra'a ma yakrahuhu min sawadi wajhin wa natanin wa taghayyuri udwin wa qilabi suratin wa nahwi dhalik, haruma alaihi an yuhaddisa ahadan bihi. Dan sekiranya orang yang memandikan jenazah tersebut ma yakrahuhu, perkara yang tak berapa elok, min sawadi wajhin, tengok muka dia berubah menjadi kehitaman, wa natanin, dan berbau busuk, wa taghayyuri udwin, dan anggota badan dia berubah menjadi tak elok, wa qilabi surah, berubah gambaran wajah tersebut, wa nahwi dzalik, dan seumpamanya, haruma alaihi, maka haram untuk menceritakan kepada sesiapa pun. Wajib untuk dia menyimpan tentang perkara tersebut. Wahtajju, dan mereka ini para ulama berhujah berdasarkan pada hadis bima rawainahu fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala uzkuru mahasin mautakum wa kuffu an masawiihim, dha'afahu at-Tirmizi. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud dan juga Sunan At-Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uzkuru mahasina mautakum, yakni sebutkanlah kebaikan mautakum, yakni orang yang meninggal dunia di kalangan kamu. Wa kufu an masawiihim, dan tutuplah, yakni daripada menceritakan tentang keburukan-keburukan mereka. Dha'afahu Tirmizi, dan Imam Tirmizi menilaikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Qala wa rawayna fi Sunan Al-Kabir lil Baihaqi an Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Riwayat daripada Sunan Al-Kabir, ini lil Baihaqi, dari Sunan Al-Baihaqi, daripada Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Rafi' maula ni yakni bekas hamba, yakni hamba yang dibebaskan, iaitu dinamakan sebagai maula. Maula iaitu bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi, barang siapa yang membandikan mayat, fakatama alaihi, dan menutup ataupun merahsiakan, yakni apabila melihat perkara yang tak elok, dia fakatama, yakni tak ceritalah kepada orang. Ghafarallahu lahu 40 marratan, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan bagi dia 40 marrah, ini sebanyak 40 kali. Maksudnya dia ada had dia. Yani dia ada setiap, kalau dia buat kesalahan atau buat maksiat sebanyak 40 kali, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Warawahu al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak al-Sahihain wa qala hadithun sahih ala syarti Muslim. Riwayat Imam Al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak al-Sahihain wa qala hadithun sahih. Hadis tersebut bahwasanya man ghassala mayitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah, ini hadis sahih berdasarkan syarat daripada Imam Muslim. Thumma inna jamaahir ashabina atlaqul mas'alah kama dzakartuhu wa qala Abul Khair al-Yamani sahibul bayan minhum law kana al-mayyit mubtadi'an mudhiran lil bid'ah wa ra'a al-ghasil minhum ma yakrahuhu
الذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. Kemudian jumhur ulama mengatakan atlaqul masalah kama zakartuhu, sama seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi tersebut, iaitu apabila melihat perkara yang baik, disunatkan untuk menceritakan kepada orang ramai. Kalau melihat perkara yang tak baik kepada si mayat tersebut, disunatkan untuk bahkan diwajibkan untuk tak ceritakan kepada orang lain. Wa qala Abul Khair Al-Yamani, kemudian Abul Khair Al-Yamani, iaitu sahibul bayan, yang penulis kitab Al-Bayan, beliau berkata, "Lau kana al-mayyit mubtadi'an muzhiran lil bid'ah." Sekiranya si mati tersebut dia orang yang selalu melakukan bid'ah. Yang ini bid'ah yang haram lah. Sebab seperti mana kita maklum, bid'ah ni dia ada daripada segi pembahagian hukum dia ada 5 juga. Sama ada wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Adapun bid'ah yang dilarang itu bid'ah yang diharam. Seperti mana melakukan perkara yang tak ada asal daripada syarak. Contoh dia buat solat zuhur 2 rakaat. Itu maksud yang bid'ah yang diharamkan. Ataupun dia buat solat fardu sendiri-sendiri. Iaitu dia cipta solat fardu yang lain selain daripada solat fardu yang 5 tersebut. Ataupun dia buat Quran, ataupun buat contoh seperti Quran yang lain selain daripada Quran Al-Karim. Itu bid'ah yang diharamkan. Wara'al ghasil minhu ma yakrahuhu, dan orang yang memandikan jenazah tersebut melihat perkara yang tak elok kepada si mayat, yang si bid'ah tersebut, orang yang buat bid'ah tersebut, bid'ah yang diharamkan tersebut, falladhi yaqtadihi al-qiyas an yatahaddatsa bihi fin nas. Daripada segi qiyas dia tersebut, kalau kita tengok perkara yang elok, orang yang soleh, di perkara yang baik-baik, wajib ataupun sunat untuk kita ceritakan kepada orang lain. Sekiranya kita tengok perkara yang tak elok kepada orang yang buat bid'ah yang diharamkan tersebut, disunatkan untuk ataupun digalakkan untuk menceritakan kepada orang lain, sebab dia orang yang buat bid'ah yang diharamkan. Dari segi qiyaslah, berdasarkan daripada kata Abul Khair Al-Yamani tersebut. Sebab apa? Liyakuna dzalika zajran linnas 'anil bid'ah. Sebab untuk menjadi pengajaran ataupun mencegah orang ramai daripada buat perkara yang sama dilakukan oleh si mati tersebut, orang yang buat bid'ah yang diharamkan tersebut. Itu maksud daripada kalam Abul Khair Al-Yamani tersebut. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung babu azkaris salah 'alal mayyit. Berkenaan zikir-zikir yang dibaca ketika mana solat jenazah. InsyaAllah pada majlis yang akan datang pada hari esok, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang tu sebabkan kelemahan jawab saya mohon maaf. Kalau ada salah ataupun tersasul, mohon dibetulkan, sebab sama-sama kita bermuzakarah. Dan kita akhiri dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafrah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdalas salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa qala adhikal ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد
جدك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.